Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita telah melihat bagaimana permainan zapin dayung dilakukan. Dan kita lihat tadi zapin dayung itu dia ada beberapa ragam yang terdiri daripada langkah asas, kemudian ada juga langkah yang dipanggil langkah separuh, ada langkah penuh, kemudian ada langkah yang disebut langkah teng-teng, kemudian ada langkah ngilir. Ini semua adalah langkah-langkah yang menggambarkan perjalanan atau pergerakan orang mendayung perahu. Dan ada juga langkah yang dipanggil langkah cedok, seperti mencedok air. Cumanya langkah cedok itu dilakukan ketika pukulan marwas, bahagian yang dipanggil kopak. Jadi mengikut sejarah pun kita yang faham tahu, tapi yang mungkin umum tak tahu bahawa zapin dayung ini adalah merupakan sebuah warisan yang agak baharu yang ada di negeri Johor. Kita boleh menelusurinya kepada pengasasnya, iaitu Haji Arsyad bin Mad Isa, yang membawa zapin ini daripada Parit Bilal di Batu Pahat. Dan dari Parit Bilal, beliau berpindah ke Kampung Bahagia di Air Hitam, dan di Kampung Bahagialah zapin dayung dimainkan oleh orang-orang kampung. Beliau telah mengajar zapin dayung kepada dua orang, iaitu anaknya sendiri, Ismail bin Haji Arsyad atau Haji Ismail bin Haji Arsyad, dan sahabat anaknya itu Haji Surif bin Sulaiman. Kemudian dari mereka, Haji Surif pula menurunkan zapin dayung kepada Haji Muharram bin Parli. Haji Muharram atau kita umum panggil Tok Muharram adalah merupakan adik guru zapin yang terakhir dalam zapin dayung. Dan hari ini zapin dayung jarang dimainkan, tapi kita melestarikannya seperti kita lihat tadi. Dan pelestarian atau pemugaran zapin dayung pun dibuat oleh agensi atau NGO. Kita berada di studio Persatuan Penggiat Zapin di Johor yang dipanggil Pezapin, dan kita menggunakan lokasi ini untuk membuat rakaman ragam-ragam langkah zapin dayung. Oleh kerana itu, saya inginlah menanya sikit sebanyak soalan untuk mengabsahkan apa yang telah kita lihat tadi. Pertama, di sebelah kanan saya ialah Puan Diana Sulaiman, yang merupakan orang yang paling penting di Pezapin, yang menjadi guru dan menjadi penggerak dan merancangkan perkembangan pemugaran zapin. Sebelah kiri saya ialah Cik Muhammad Amirul Arif bin Abdullah Muhammad Latif. Beliau adalah merupakan juga seorang tokoh guru yang penting dalam melestarikan zapin, dan beliau telah belajar zapin dayung dari Haji Muharram. Kemudiannya mereka membangunkan zapin dayung di Pezapin. Saya nak tanya Puan Diana, sebagai agensi pusat untuk melestarikan zapin, bagaimanakah pertama kali zapin dayung ini dipelajari atau dibawa oleh Haji Muharram ke Pezapin? Terima kasih Prof. Di Pezapin, kalau kami ikutkan struktur pembangunan pembelajaran di sini, adik guru akan datang ke sini dan akan memberi sekali lagi langkah-langkah zapin, maksudnya, dan kami pun akan mendokumentasikan langkah-langkah itu, dan setelah ianya dipersetujui oleh adik guru, barulah kami di Pezapin berani untuk melestarikan kepada halayak ramai. Jadi makanya semua langkah yang kita tunjukkan tadi itu semua telah pun disahkan oleh Haji Muharram bin Parli, yang menjadi tokoh yang mengajar zapin ini hari ini. Dan oleh kerana itu saya juga ingin menanya soalan kepada saudara Muhammad Amirul tentang bagaimana Amirul mempelajari zapin bersama Pak Haji Muharram atau Tok Muharram. Bagaimana Mirul menjadi pemangkin penggerak untuk pelatihan zapin dayung di Pezapin. Silakan. Okey. Pada asalnya saya pun pernah belajar, tapi bukan dengan Tok Muharram lah. Saya ada belajar dengan yang lain, dan lama kelamaan tu bila saya dapat jumpa dengan Tok Muharram, pergerakan dia sangat berubah, sangat ketara lah, dan saya pun
belajar baru saya tahu yang ini adalah gerak yang betul lah, yang asli. Jadi start itulah saya kongsikan gerak langkah ni pada penari di Zapin. Jadi maksudnya Amirul belajar Zapin Dayung pertama kali dengan orang lain. Ya, betul. Kemudian merujuk kepada Tok Muharram. Betul. Kemudian Tok Haram membetulkan pula Betul. apa saja langkah yang Amirul belajar dengan sumber lain. Sehingga Tok Muharram mengatakan, mengabsahkan itu adalah langkah-langkah yang betul. Itu. Jadi sekarang ini bagaimana pula umpamanya kalau kita memikirkan untuk mengembangkan Zapin Dayung. Amirul sebagai seorang penggiat dan seorang guru sekarang mengajar, bagaimana pendapat Amirul? Apakah kita boleh mengekalkan semua ragam-ragam langkah Zapin Dayung seperti adanya? Okey, kita boleh buat macam adakan satu bengkel Zapin Dayung di mana-mana sekolah atau di mana-mana tempat untuk membuat Zapin Dayung ni dah kita membawa tokohnya sekali supaya pergerakan Zapin tu tidak berubah lah. Dan mereka lebih faham, oh ini yang betul. Tapi yang paling penting sekarang ialah bahawa di Kampung Bahagia tu tak ada pezapin dah. Tak ada orang yang boleh mewarisi Zapin Dayung sebab tak ada penggerak penggiat. Jadi mungkin pezapin boleh menggunakan kaedah untuk menggerakkan Zapin Dayung semula di Kampung Bahagia. Bagaimana Ziana? Sebab kemungkinan, sebab kami pun masih belum pasti lagi, kemungkinan ada juga waris-waris ataupun penerus yang pernah terdengar nama Zapin Dayung ni pernah berkembang di Kampung Bahagia tu. Dan kami memang sangat mengalukan sekiranya ada pihak yang ingin mempelajari, kami orang kata sudi untuk kita berkongsi samalah kan. Baiklah tuan-tuan dan puan, itulah tadi penerangan sikit sebanyak tentang bagaimana Zapin Dayung ini yang sudah langkahnya kerana tidak ada penggiat di kampung asal, tapi sedang dilestarikan oleh seperti Zapin dan penggiat-penggiat yang lain. Jadi kita juga berharap bahawa tuan-tuan dan puan yang menonton bagaimana memainkan ragam Zapin atau langkah ini dapatlah juga mengekalkan permainan tersebut supaya kita tidak hilang warisan kita yang sangat penting di negeri Johor, iaitu warisan Zapin Johor. Dan dengan itu saya ucap terima kasih kepada Puan Diana, terima kasih kepada Amirul, dan kita juga mengucap terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Tontonlah berkali-kali sehingga boleh bermain langkah-langkah yang sangat indah ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.